Dek TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa khabar semua sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah. Sekarang ni kita kembali semula ke dalam musim lockdown ataupun PKP penuh, yang mana kita boleh lihat ramai daripada masyarakat kita di luar sana yang berasa tertekan dengan pelaksanaan PKP ini. Ya, kita faham dengan kes-kes yang semakin meningkat. Kita faham juga kesihatan masyarakat kita yang perlu dijaga. Tetapi kita tak boleh nafikan di luar sana ada mereka yang bergantung kepada pendapatan harian, mereka yang tidak bergaji besar, mereka yang tidak diberikan upah yang lumayan. Mereka terjejas bila mana sektor-sektor ekonomi ini ditutup. Dan kita boleh lihat dalam kes-kes yang dinyatakan pada tahun lepas ketika PKP penuh yang pertama sekali dahulu, apa yang telah diberitakan kepada kita sebenarnya berlaku banyak peningkatan kes-kes bunuh diri. Dan ini sangat menyedihkan kita kerana kita risaukan nyawa kita di dalam musim pandemik ini, musim COVID ini yang telah mengambil banyak daripada nyawa-nyawa kita. Tapi pada masa yang sama, kita juga perlu menjaga nyawa kita bila mana ada berlakunya penjejasan ekonomi di sana. Ada kes-kes yang melibatkan pelajar, ada kes-kes yang melibatkan orang dewasa. Kenapa ini semua berlaku? Kerana ramai daripada kita yang tidak mampu menghadapi tekanan yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan ujian kehidupan ini. Jadi, dalam episod kali ini, kita akan berbicara tentang topik tersebut. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, kekuasaan itu adalah milik Allah. Allah berikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Allah cabut daripada sesiapa yang Dia kehendaki. Allah angkat sesiapa yang dikehendaki, dan Allah jatuhkan sesiapa yang dikehendaki. Sejak tahun lepas, bila kita berhadapan dengan musim pandemik ini di seluruh dunia, kita boleh lihat bermacam-macam jenis manusia. Ada yang subhanallah, kerana musim pandemik ini, perniagaan mereka meningkat lebih pesat. Ya, itu kita dengar daripada sebahagian sahabat-sahabat kita. Ada yang Masya Allah macam dapat durian runtuh bila datang musim COVID ini. Tetapi ramai di luar sana mereka yang terjejas. Cuba kita tengok industri penerbangan tahun lepas tak bergerak. Berapa ramai pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan. Kita baca kes-kes yang melibatkan perniagaan syarikat-syarikat lain yang juga terpaksa memberhentikan pekerjanya. Musim pandemik ini memang benar-benar menguji kita. Bukan hanya menguji orang yang bekerja di luar sana, tetapi juga menguji kita semua pelbagai lapisan masyarakat. Para pelajar, para pengajar
para pengajar juga diuji. Kalau mereka yang masih lagi bekerja di sektor kerajaan, daripada sudut ekonominya mungkin masih lagi selamat. Tetapi mereka mungkin menghadapi tekanan bekerja di dalam talian juga. Kerana ramai lagi yang masih tak familiar, yang tidak serasi lagi, yang melibatkan dokumentasi online, yang melibatkan pengajaran dalam talian yang rasa macam kena cakap sorang-sorang. Ada masyarakat yang tertekan kerana tidak dapat melakukan salat jemaah di masjid sekarang, yang tidak dapat nak imarahkan masjid seperti dahulu. Ada. Dan tidak kurang pelajar sendiri yang berasa tertekan. Kita boleh dengar tahun lepas kan sesi SPM ditunda sampai ke tahun ini. Para pelajar sampai kita boleh dengar sungutan mereka yang seolah-olah dah tak larat lagi dah nak fikirkan tentang SPM mereka. Ditunda hampir 6 bulan lamanya. Nak hari-hari kena baca, kena ulang kaji SPM. Nak kena fikirkan macam mana nak belajar dalam keadaan online ni. Mood tu hilang. Ada yang macam-macam masalah keluarga yang efek kepada anak-anak. Tidak sedikit kita dengar tentang kes-kes bunuh diri. Kebanyakannya mungkin kerana memang ada masalah mental yang tidak stabil, ada masalah kesihatan mental. Tetapi kunci untuk orang-orang yang beriman, untuk mereka mengatasi tekanan-tekanan sebegini sebenarnya adalah iman kita. Kalau kita tengok banyak kes-kes bunuh diri adalah daripada orang bukan Islam kerana faktor keimanan itu sendiri. Sebabkan itu hari ini kita akan berbicara tentang macam mana iman itu menjaga kita dikala kita dalam keadaan tertekan begini, supaya kita tidak mengambil langkah-langkah yang tidak sepatutnya, langkah-langkah orang yang berputus asa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita tak nafikan aspek tekanan ini lately ni, kebelakangan ini baru kita dengar secara meluas. Mungkin zaman saya kecil-kecil dulu jarang kita dengar tentang istilah depression, tekanan melampau, kes-kes bunuh diri. Tapi hari ini kita tengok kes-kes macam tu banyak. Dalam satu surat khabar pada tahun 2019 menyebut bahawa sekarang ini adalah musim yang mana ramai daripada pelajar-pelajar IPT khususnya berada dalam situasi tekanan, depression, tekanan mental. Mungkin ada yang gelak lah kan, ya ke? Macam biasa je hidup ni, macam apalah sangat, relax kan. Tapi kita tak nafi kat luar sana ramai orang yang tertekan. Tekanan ni semua kita merasakan tekanan. Tetapi tekanan ini sejauh mana ianya kuat dan sejauh mana kita mempunyai strength ataupun tenaga dalaman untuk kita nak menghadapi tekanan ini. Itu yang akan membezakan tindakan kita. Saya bagi satu contoh. Ada kawan-kawan kita yang menghadapi masalah depression disebabkan genetik. Sebagai satu contoh, mereka ada keturunan yang menghadapi bipolar. Jadi penyakit bipolar ni dia boleh terhasil disebabkan genetik. Jadi bila orang yang ada penyakit-penyakit sebegitu, biasanya mereka ni dah ada genetik tu, dia akan lebih mudah untuk nak trigger. Saya pernah bertemu dengan mereka-mereka yang sebegini. Ada yang
bila cakap kat saya, bila kita cakap ni, kita tahu dah di dalam keadaan murung, baru cakap sikit menangis, Berapa kes yang saya jumpa, ada yang sampai sudah ambil ubat, ambil tekanan, ambil ubat bipolar, ambil ubat psikotik, ambil, depend on tahap kesihatan mental yang dihadapi mereka. Kalau tahap psikotik, mereka ni akan sampai mendengar halusinasi. Dia akan dengar bisikan-bisikan untuk mengambil tindakan-tindakan yang memudaratkan. Contohnya, ada salah seorang tu bagi tu pada saya, dia dah sampai tahap mendengar ada suara yang suruh dia pernah sekali tu diterjun dari tempat tinggi. Dia masa tu dia kata keadaan dia macam separa sedar, dalam keadaan yang mungkin dia susah nak membezakan antara realiti dan juga halusinasi fantasi tu. Jadi, tapi Allah masih lagi nak jaga dia. Dia cuba menyedarkan diri dia. Rupa-rupanya dia kata di dalam satu fasa yang dia tidak merasakan real dunia. Dia hampir saja jump over. Bisikan-bisikan halus begini, kita tak boleh nafikan ia datang daripada syaitan. Syaitan ni, kata Nabi SAW, dia masuk dan dia lalu dalam saluran darah kita. Jadi bila dia masuk dalam tubuh kita, dia boleh masuk ke bahagian mana-mana, di dalam bahagian otak, di dalam bahagian jantung kita, untuk melalui satu aturan yang Allah telah tetapkan. Maka itulah antara faktor-faktor yang menjebakkan diri kita ke dalam lembah kebinasaan. Jadi kita perlu untuk nak menguatkan dalaman kita. Ambil ubat itu pasti kena ambil, tetapi pada masa yang sama, aspek inner side kita kena kuatkan. Bila saya pernah berbicara dengan salah seorang pesakit itu, saya fokus kepada aspek-aspek yang nak kuatkan dalaman dia. How to nak kuatkan dalaman kita? Iman. Macam mana nak dapat iman itu? Melalui ilmu. Agama kita dah ajar kita. Al-Quran, hadis Nabi SAW memiliki banyak penawar dalaman. Ya, dia masih kena teruskan dengan ubat-ubatan daripada luar yang diberikan oleh hospital. Tetapi ini apa yang dalaman yang penting untuk nak menepis bisikan-bisikan tersebut, untuk nak positifkan minda kita, untuk nak berikan kekuatan hati kita supaya kita boleh lawan tekanan tersebut, kurangkan tekanan tersebut sampai ke tahap yang tidak akan memudaratkan kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam segmen yang ketiga ini, saya akan berbicara tentang bagaimana Islam memberikan kekuatan dalaman kepada kita supaya kita ada lebih pertimbangan, supaya kita ada lebih kekuatan hati kita untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam Al-Quran, Allah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah kata, kami akan uji kamu. Semua manusia akan diuji. Ada yang Allah uji dengan ketakutan, ada yang Allah uji dengan kelaparan, ada yang Allah uji dengan kurang hartanya, ada yang Allah uji dengan kurang perolehan pendapatannya. Tetapi apa Allah pesan? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana mereka ini diuji dengan musibah, mereka mengatakan kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Allah ajar kita perasaan, Allah ajar kita konsep sabar. Sabar ni kita tahan diri kita daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama. Kita sedih, kita gusar, kita tertekan, tapi kita tak sampai ke tahap yang kita akan mudaratkan orang lain ataupun memudaratkan diri kita sendiri. Untuk nak sabar ni, perlu kita benar-benar beriman kepada Allah. Kita kena beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam. Kita beriman dengan nama-nama Allah yang mulia. Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki. Dan Allah itu Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Latif ni satu sifat yang sangat halus. Allah ini maha halus tadbirnya. Allah ini yang memiliki pengetahuan yang tersembunyi yang sangat halus dalam nak mengurniakan rezekinya kepada hamba-hambanya. Bila kita tahu itu dan kita admit kekurangan kita sebagai hamba, yang kita tak tahu apa yang baik bagi kita, boleh jadi ketika Allah uji kita sekarang, Allah nakkan kebaikan kita dekat akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal. Allah nak kita bersabar supaya kita boleh dapat ganjaran yang sangat besar. Sebab tu kita tengok manusia yang paling mulia di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat banyak kekuatan diri kita. Percayalah. Cuba kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi SAW tak diuji? Ujian Nabi lebih dahsyat daripada kita. Kalau kita rasa kita pernah kehilangan harta, kita jatuh muflis, Nabi SAW pernah hilang segala-galanya. Pernah kehilangan tempat tinggalnya, dihalau keluar daripada negeri dia. Kalau kita rasa tertekan kerana kata-kata orang di luar sana, Nabi SAW sentiasa dimaki, difitnah, dituhmah macam-macam. Kalau kita rasa tak adil dunia ni, Nabi SAW manusia yang paling mulia di sisi Allah, paling dikasihi oleh Allah, yang Allah ambil Nabi SAW sebagai kekasih istimewa. Tapi Nabi pernah dilukai, Nabi pernah diperangi, Nabi pernah diuji macam-macam, Nabi pernah kehilangan anak-anak. Hampir kesemua anak-anaknya meninggal ketika Nabi masih hidup. Hanya seorang saja selepas Nabi wafat, iaitu Fatimah. Nabi pernah kehilangan sahabat-sahabatnya. Cakaplah apa-apa jenis ujian pun, Nabi SAW pernah menghadapinya. Para anbiya dulu menghadapi ujian yang jauh lebih dahsyat daripada kita. Sebab itu dalam hadis riwayat Tirmizi, ketika Nabi SAW ditanya, siapakah manusia yang paling teruk ujiannya? Nabi kata, Al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Para anbiya yang paling dahsyat ujiannya, kemudian mereka yang ikut jejak langkah mereka, yang paling hampir dengan kedudukan mereka. Jadi jangan kata, alah dia Nabi, bolehlah saya tak sekuat macam Nabi. La, apa yang Allah suruh kita buat? Allah kata dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang kita kena ikut. Sebab tu kita kena belajar untuk nak sabar.
Nabi SAW bila diuji, dibaca, didengar balik, diingat balik. Bukan baca, Nabi ingat balik kisah-kisah para Nabi SAW dulu yang dia uji. Sampai pernah Nabi ketika dibaling batu berdarah, Nabi kata, laqad rahimallahu Musa, laqad udhiya akthara min hadha fasabar. Allah merahmati Nabi Musa yang telah diuji lebih dahsyat daripada ini, tetapi dia bersabar. So kuat kan, kena build tu. Kena tahu banyak ganjaran-ganjaran yang Allah nak berikan kepada kita. Kena tahu azab-azab yang Allah sediakan bagi mereka yang berputus asa, mereka yang membunuh diri. Kata Nabi SAW, orang yang bunuh dirinya, maka dia akan di neraka nanti akan ulang-ulang benda yang sama. Dia akan buat perbuatan, dia akan bunuh diri berkali-kali. Cuma di neraka tu dia tak matilah. Itu yang first. Islam kemudian ajar kita lebih tinggi daripada tu untuk redha. Redha ni dia lebih kepada hati kita. Sabar ni lebih pada fizikal kita, tahan diri kita daripada buat benda-benda yang Allah haramkan. Redha ni lebih tinggi daripada itu sebab dia melibatkan hati. Tak semestinya orang yang bersabar tu redha. Dia boleh tahan diri dia, boleh tahan fizikal dia, tindakan dia, tapi mungkin hati dia tidak redha dengan ketentuan Allah. Tapi orang yang lebih beriman, dia boleh redha dengan segala apa yang Allah berikan. So dia akan merasakan ketenangan diri, dia akan rasakan kecukupan diri, dia akan rasakan dia ada segala-galanya untuk dia. Dia tak ada rasa I lose everything, but I have everything. Itu yang kita nak ada. Tetapi ciri yang paling tinggi sekali adalah syukur. Syukur ini orang the highest level of iman yang boleh sentiasa, yang kata Nabi SAW, ajaban li amrin mu'min. Sangat ajaib urusan seorang beriman tu. Dia tengok semua benda baik bagi dia. Maksudnya dia selalu fikir positif dalam semua urusan hidup dia. In asabathu sarra'un syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'un sabar fakana khairul lah. Kalau dia dapat benda-benda yang dilihat baik, dia bersyukur pada Allah, itu baik baginya. Dan bila dia melihat benda-benda yang tidak elok menimpa dia, dia akan kata, dia akan bersabar. Satu Nabi SAW ajar kita, apa juga urusan kita cakap Alhamdulillah. Baik ke kita rasa buruk ke, bersyukur pada Allah. Kalau kita ada sabar, apatah lagi redha, apatah lagi syukur, insya-Allah dalaman kita akan lebih kuat. Kita ada penawar kepada tekanan diri kita, insya-Allah. Dan percayalah, iman sangat-sangat membantu dalam kita mengatasi tekanan ini. Saya pernah cuba kepada kawan saya, Alhamdulillah, pesakit itu kembali semakin baik, semakin pulih, semakin ada rasa kekuatan dalaman, semakin positif. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya doakan semoga semua para pendengar ini kuat dalam menghadapi ujian dan tekanan ini. InsyaAllah kita doakan Allah kurniakan kepada kita ganjaran yang besar dan syurga bagi kita semua. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.